Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah binti Saifuddin. Nombor ID saya IDA 2001006. Hai, nama saya Nurdina Safia binti Abdul Hadi dan ID saya adalah IDA 2001005. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalia Maisara binti Amzi dan nombor ID saya IDA 2001008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulakan pembintangan kumpulan kami dengan pengenalan permainan tradisional. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, permainan tradisional merujuk kepada permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarakat itu pada satu tempoh yang tertentu. Permainan tradisional telah berupaya membentuk sebahagian daripada yang dilalui oleh nenek moyang kita. Asas penting dalam menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa akan datang ialah keseragaman cara hidup nenek moyang kita. Permainan ini akan berterusan dimainkan oleh kanak-kanak sehingga ke hari ini bagi meneruskan permainan tradisional daripada hilang ditelan oleh arus pemodenan teknologi kini. Terdapat pelbagai jenis permainan tradisional mengikut kaum di Malaysia. Contohnya, permainan congkak amat terkenal dalam kalangan kaum Melayu, manakala permainan mahjong terkenal dalam kaum Cina. Dalam video pembintangan ini, kami akan fokuskan kepada 3 kaum sahaja, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Mari tonton video ini untuk tahu lebih lanjut tentang 3 permainan tradisional mengikut kaum yang berikut. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Saifuddin. Jadi saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang satu permainan tradisional kaum Melayu yang telah kami pilih, iaitu Tari Upih. Tari Upih merupakan satu permainan kanak-kanak yang dimainkan oleh kanak-kanak di beberapa negara ASEAN dan permainan ini dimainkan menggunakan upih. Upih pinang adalah pelepah atau pangkal daun pokok pinang dan lazimnya apabila pelepah itu tua, ia akan luruh atau jatuh ke tanah. Dan ketika pelepah ini jatuh, ia masih berguna dan pinang dari pelepah itu akan dibuang dan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upih tersebut. Selain pelepah pinang, pelepah kelapa juga digunakan untuk dijadikan upih. Terusnya saya akan menerangkan cara permainan Tari Upih. Permainan ini dimainkan secara berkumpulan dan upih ini mesti dimainkan dengan 2 orang ataupun lebih, dan seorang mesti menjadi tukang tarik dan seorang lagi duduk di atas upih. Upih ni boleh dinaiki oleh seorang, 2 orang, 3 orang atau beberapa sahaja asalkan muat dan ia bergantung kepada saiz upih yang digunakan. Tapi biasanya muat setakat 1-2 orang sahaja. Biasanya orang yang lebih tua atau besar akan menjadi penarik sementara yang kecil menjadi penunggangnya. Setiap ahli diwajibkan menarik setiap ahli kumpulan di mana peserta pertama akan menarik peserta kedua dari titik permulaan sehingga ke garisan penamat dan mereka akan bertukar peranan dan peserta kedua akan menarik peserta pertama ke garisan permulaan semula dan ini dianggap sebagai satu pusingan. Maka seterusnya, ahli kumpulan yang lain akan meneruskan permainan ini sehingga semua ahli telah melakukan aktiviti tersebut. Permainan Tari Upih juga mempunyai peraturan, jadi saya akan menerangkan peraturan permainan Tari Upih ini. Yang pertama, seorang peserta akan menjadi penarik sementara seorang lagi sebagai penunggang yang akan duduk di atas upih. Yang kedua, peserta yang sampai di garisan penamat dikira sebagai pemenang. Yang ketiga, peserta perlu mengulang semula permainan sekiranya penunggangnya jatuh dari upih sebelum sampai ke garisan penamat. Yang keempat, penunggang tidak dibenarkan untuk membantu penarik semasa pertandingan. Yang kelima, peserta yang mengganggu dan memasuki kawasan pihak lawan akan dikeluarkan dari pertandingan. Yang keenam, peserta tidak dibenarkan menukar pasangan sebelum sampai ke garisan. Yang ketujuh, peserta pertama perlu menunggu whistle ditiup sebelum memulakan permainan. Dan yang terakhir, penunggang dilarang sama sekali berdiri ketika permainan sedang dijalankan.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang permainan yoyo Cina iaitu Diabolo. Permainan yoyo adalah mainan daripada China yang terdiri daripada dua cakera yang sama saiz disambungkan dengan ganda yang panjang. Satu gerakan seling mengangkat dan menjatuhkan dengan menggunakan dua batang kayu, setiap satu dipegang dalam satu tangan. Membolehkan yoyo berputar pada tali yang diikat di antara dua batang kayu tersebut. Pada zaman moden, yang menggunakan permainan ini sebagai permainan kanak-kanak dan sebagai alat persembahan di sirkus dan juga terdapat dalam tarian Cina. Permainan ini boleh dimainkan dengan pelbagai gaya yang boleh menjadi semudah melontar yoyo ke udara atau melambung di sekitar badan pengguna. Yoyo barat ia mengekalkan gerakan berputar melalui kesan berputar berdasarkan pemeliharaan momentum sudut. Pemain akan memegang hujung kedua-dua kayu dan mengimbangi yoyo daripada jatuh. Permainan ini dikenal pasti telah wujud sejak dinasti Ming sekitar tahun 1386 sehingga tahun 1644 selepas Masihi. Mesti ramai yang tahu permainan jambatan sudah roboh kan? Tapi kali ini adalah versi orang India pula, iaitu dipanggil sebagai Poshampa. Nanti kita akan tengok video permainan saya main bersama kawan-kawan dan cuba dengar lagu versi orang India main, iaitu Poshampa. Permainan ini memerlukan dua orang untuk membuat jambatan dan seramai yang boleh untuk orang lalu di bawah jambatan tersebut. Dan permainan ini akan berterusan sehingga tinggal seorang yang berjaya melepasi jambatan tersebut tanpa ditangkap oleh orang yang membuat jambatan. Jadi, mari kita lihat cara permainan Poshampa. Daripada video assignment ini adalah permainan tradisional tidak seharusnya dilupakan oleh generasi yang akan datang kerana ia adalah warisan turun-temurun daripada nenek moyang kita dahulu. Selain itu, dengan kita bermain permainan tradisional, ia dapat merapatkan hubungan silaturahim antara saudara mara dan juga kawan-kawan, sekaligus dapat mengisi masa lapang serta menghindari diri daripada melakukan kegiatan yang tidak berfaedah. Akhir sekali, permainan tradisional juga akan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia dan masyarakat Malaysia harus memelihara dan mempertahankan warisan nenek moyang ini dengan penuh bermakna. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.